Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Hakim bin Abdul Manaf selaku pengarah program bagi kumpulan 2 sesi 2 2020-2021, dan tidak dilupakan juga kepada penasihat program kami iaitu Puan Sohana binti Abdul Hamid. Jadi oleh yang demikian, daripada subjek Himmat Ummah ini, saya dan bersama tim saya iaitu kumpulan 2 Himmat Ummah setelah berbincang, bermesyuarat dan bersetuju untuk mengadakan sebuah program bicara santai stres emosi yang bertajuk Salah Pelajar atau Siapa. Jadi kami melaksanakan program kami ini adalah secara atas talian disebabkan oleh situasi pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia pada ketika ini. Jadi disebabkan oleh situasi pandemik COVID-19 ini menyukarkan kami untuk melakukan program secara face to face. Jadi kami memilih untuk melakukannya secara atas talian. Jadi antara tujuan atau objektif bagi program kami ini ialah, yang pertamanya adalah untuk memberi kesedaran kepada pelajar tentang tanggungjawab dalam memelihara kesihatan mental dan suntikan untuk melakukan perubahan dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Yang kedua ialah untuk membantu pelajar dalam mengaplikasikan teknik pengurusan emosi yang betul di samping pendedahan ilmu kawalan emosi, kawalan emosi diri yang lebih efektif. Yang ketiga adalah untuk melatih diri mahasiswa untuk menjadi pemimpin yang bertanggungjawab dan profesional serta menyemai nilai murni dalam melakukan tugas sebagai satu pasukan dan berkumpulan. Jadi berdasarkan objektif ini, kami berharap program kami ini sedikit sebanyak dapat membantu mereka yang di luar sana, khususnya mereka yang bergelar mahasiswa, untuk mengambil atau mempelajari sedikit ilmu dalam menguruskan emosi. Jadi kami sangat berharap program kami ini mendapat sokongan daripada semua pihak sekaligus menjayakan program kami ini. Sekian sahaja daripada saya untuk ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk implikasi kewangan kumpulan program KU kami, jumlah pendapatan kami RM590. So antaranya ialah yuran ahli, sumbangan keluarga dan baki kepada duit program sesi lepas. Di dalam jumlah RM560 tu dibelanjakan untuk yang pertama frame dan sijil, kemudian kos penghantaran frame dan sijil tersebut kepada panel dan bayaran kepada kedua orang panel, dan yang terakhir sekali adalah bayaran cabutan bertuah kepada peserta. Jadi jika ditolak, jumlah pendapatan RM590 dan jumlah perbelanjaan RM590 dan bakinya adalah kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya saya di sini adalah mewakili kepada Biro Multimedia dan Biro Teknikal untuk memberitahu permasalahan dan solusi bagi unit Biro Multimedia dan juga Teknikal. Masalah dari segi pencapaian internet. Dari segi solusinya, kami para unit Biro Multimedia dan Teknikal saling bekerjasama turut bantu-bantu dalam pencapaian internet. Dari segi peluang, bagi unit kami dapat melakukan poster atau maklumat yang dipost setiap media sosial dapat menarik minat, seterusnya dapat meningkatkan peserta dalam program ini, yang mana hasil daripada poster dan ayat hebahan yang kami viralkan di seluruh media sosial sama ada di WhatsApp, IG dan Facebook mendapat sambutan hangat, iaitu seramai 81
orang peserta dari luar. Baiklah, sekian saja itu daripada saya, Biro Multimedia dan Teknikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada Biro Perhubungan akan menjelaskan tentang kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman yang ada di dalam Biro Perhubungan. Yang pertama sekali, mari kita lihat dari sudut kekuatan. Komunikasi antara AJK dan panel dapat berjalan dengan lancar kerana panel memberi kerjasama yang baik dan mudah untuk berhubung. Dan yang kedua, peluang. Berhubung dengan panel melalui WhatsApp dapat memudahkan untuk pemakluman bagi program tersebut. Yang ketiga pula adalah kelemahan. Komunikasi antara wakil biro dan panel terpaksa diadakan secara berkala. Ini bertujuan untuk pemakluman perincian maklumat tersebut. Hal ini boleh menyebabkan gangguan atau ketidakselesaan kepada panel kerana mungkin mengganggu masa mereka. Tidak terlepas juga dari sudut etika dalam komunikasi. Kami, wakil Biro Perhubungan, haruslah menggunakan bahasa yang formal sebagai tanda hormat dan profesionalisme terhadap mereka. Yang terakhir adalah ancaman. Jika kami tidak berhubung dengan panel tentang pemakluman perincian program mengikut waktunya, panel akan ketinggalan informasi tentang program ini. Mengenai isu batasan waktu dan komitmen terhadap etika komunikasi, perkara ini dilihat sebagai suatu isu yang tidak dapat dielakkan. Sebagai contoh, memerlukan wakil biro untuk memaklumkan kepada panel tentang soalan kepada panel pada waktu malam. Kerana ketika itu berlaku terdapat kekangan dan perjanggahan waktu bagi pihak wakil biro dengan kelapangan waktu panel. Walau bagaimanapun, wakil biro sentiasa mengikut kepada kelapangan waktu panel. Untuk solusinya ialah AJK Biro Perhubungan haruslah mempraktikkan etika komunikasi dengan tepat dan penuh berhemah kerana ia mempengaruhi tahap profesional seluruh ahli jawatan kuasa Biro Perhubungan. Yang kedua ialah bagi isu batasan waktu. Biro Perhubungan ataupun wakil Biro Perhubungan haruslah mengutamakan kelapangan waktu panel-panel tersebut. Sekiranya memerlukan berhubung dengan panel pada waktu yang sensitif seperti waktu malam ataupun waktu cuti dan sebagainya, Biro Perhubungan haruslah meminta maaf terlebih dahulu dan memberikan alasan yang munasabah kepada panel supaya panel lebih memahami dan selesa untuk kita berhubung pada waktu tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farhana binti Ahmad Rosdi. Saya daripada Biro Pengisian. Baiklah, pada hari ini saya akan memberitahu tentang permasalahan dan solusi yang terdapat dalam Biro Pengisian. Permasalahan yang pertama adalah tidak meletakkan ruangan email pada Google Form pendaftaran peserta. Dan solusi bagi permasalahan ini, wakil di antara kami telah pun me-WhatsApp para peserta secara personal untuk mendapatkan email daripada para peserta. Permasalahan yang kedua adalah terdapat beberapa orang yang telah pun keluar daripada grup WhatsApp program sebelum program dijalankan. Dan solusi bagi permasalahan ini adalah wakil di antara kami telah pun me-WhatsApp peserta terbabit secara personal untuk meminta kerjasama daripada pihaknya. Baiklah, seterusnya saya akan memberitahu tentang analisis SWOT bagi program kami. Yang pertama adalah kekuatan. Setiap ahli dan peserta memberikan kerjasama dengan baik. Yang kedua, mampu menyediakan pengisian program yang bermanfaat dan menarik.
Yang kedua adalah kelemahan, tidak mencukupi masa dan program berakhir lebih lambat daripada jangkaan masa yang sebenar. Yang kedua, capaian internet yang lemah menyebabkan beberapa orang ahli tidak dapat menyertai program tersebut. Yang ketiga adalah peluang, mampu meningkatkan kemahiran setiap ahli dalam menggunakan aplikasi Google Form. Yang kedua, memberikan pengalaman kepada setiap ahli dalam mengatur, merancang dan melaksanakan program. Yang keempat adalah ancaman. Terdapat satu kesalahan di dalam borang maklum balas dan perkara ini telah pun dibaiki semula hasil daripada kerjasama ahli kumpulan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Alif Aiman bin Syahril. Saya ialah ketua bagi Biro Tajaan untuk program kami. Alhamdulillah, kami daripada Biro Tajaan berjaya mengumpul duit dana dengan secukupnya. Walaupun dengan demikian, terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang kami hadapi. Masalah yang kami hadapi ialah disebabkan kami terlambat untuk mencari atau untuk menggerakkan kerja pencarian dana. Oleh hal yang demikian, kami mencari solusi dan jalan penyelesaian untuk mengatasi masalah kami. Atas persetujuan ramai, kami bersependapat untuk mencari dan mengumpul dana daripada kenalan dan keluarga yang terdekat. Alhamdulillah, urusan kami dipermudahkan dan kami berjaya untuk mengumpul dana dengan secukupnya dan dapat menjalankan program yang telah kami rancang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari Biro Cenderahati. Terdapat beberapa perkara yang saya akan terangkan. Yang pertama, permasalahan. Permasalahan yang berlaku dalam biro saya sendiri ialah kesalahan pada sijil, dan solusinya kami telah memperbetulkan kesalahan pada sijil tersebut. Dan yang kedua ialah kekuatan. Kekuatan daripada biro kami sendiri ialah kami dapat memberi kerjasama yang baik antara satu sama lain, dan kami juga berkongsi pendapat dan idea masing-masing. Kami juga dapat menjalankan tugasan yang dibahagi-bahagikan dengan cekap dan teratur. Dan yang ketiga ialah kelemahan. Kelemahan daripada biro kami sendiri ialah dalam sistem pembahagian sijil kepada peserta, di mana pembahagian sijil kepada peserta agak rumit kerana kami perlu memberikan sijil kepada peserta secara pesanan melalui email. Dan yang seterusnya, peluang. Peluang yang kami perolehi ialah kami dapat meningkatkan kemahiran dalam membuat sijil dan menambah pengalaman. Dan yang terakhir ialah ancaman. Ancaman yang kami takuti ialah peserta tarik diri sedangkan sijil telah disiapkan dan berlaku beberapa kesalahan pada sijil. Itu sahaja daripada biro kami. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Baik, saya selaku panel program bagi program stres emosi salah pelajar atau siapa, saya Azudi binti Abdul Rahim. Panel yang kedua lah untuk forum tersebut kan. Jadinya untuk program ni, Masya Allah, saya diminta untuk memberikan feedback untuk program daripada Khidmat Ummah, Anjuran Khidmat Ummah College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, quiz. Baik, jadinya yang pertama, pandangan saya tentang program ni, Masya Allah, sangat baik, sebabnya saya sangat teruja lah bila para pelajar semakin celik akal dan terbuka minda untuk bercerita tentang mental health, tentang masalah kesihatan mental yang mana dulu mental health ni tak dipandang pun dan orang macam tak kisah sangat pun. Tapi sekarang semakin lama semakin ramai yang ambil perhatian, anak-anaknya mahasiswa-mahasiswi yang ada dekat IPTA ataupun IPTS sekarang yang makin mengorak langkah lah untuk memberi kesedaran kepada orang awam mengenai mental health. Jadi dia bagi saya sangat baik dan teruskan berkongsi ataupun membuat perkara-perkara kesedaran tentang mental health ni kan. Yang kedua, penambahbaikan daripada saya
saya kira sangat perfect lah. Sebabnya Exco ataupun AJK yang berkomunikasi dengan saya, berhubung dengan saya pun menjalankan kerja dengan sangat baik, sangat teratur dan sistematik. Masya Allah, saya pun rasa macam insecure dan rasa maklumat segalanya sampai dengan jelas, dengan teratur, tersusun dan sebagainya. Dan untuk penambahbaikan, saya kira teruskanlah untuk memberi kesedaran kepada orang awam, walaupun bukan bawah anjuran kuis ke, subjek ke atau apa-apa. Jangan meletakkan itu sebagai satu platform sahaja. Gunakan platform yang selanjutnya ataupun platform-platform lain untuk kita beri kesedaran kepada orang awam. Tak kisah dalam perkara apa-apa, mental health ke, agama ke, patriotisme ke dan sebagainya, contoh. Dan juga untuk sebagai nasihat, untuk semoga nasihat dan juga harapan dan sebagainya lah. Dan semoga khidmat ummah ini mendapat keputusan yang cemerlang lah untuk program ni dan subjek yang kalian tengah ambil sekarang ni kan. Moga-moganya berjaya dunia akhirat. Dan terima kasih atas segala peluang dan ruang untuk saya berkongsi kepada kalian mengenai emosi hari tu. Moga maju jaya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najiha, merupakan pelajar daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya adalah salah seorang peserta dalam program stres emosi salah pelajar atau siapa. Saya ingin kongsikan feedback yang saya dapat dalam program ini. Saya bersetuju dengan program yang sebegini diadakan lebih-lebih lagi. Ia berkait rapat dengan pelajar. Di sini juga saya ingin berikan cadangan untuk penggunaan platform yang lebih efektif seperti YouTube dan FB Live yang lebih santai. Lebih-lebih lagi apabila terdapat peserta yang mempunyai masalah rangkaian internet di rumah mereka. Dan saya berharap program sebegini akan dijalankan lagi. Sekian daripada saya. Terima kasih. Macam tu. Itu antara gejala-gejala lah yang berlaku bila kita stres. Antara penyakit-penyakit yang datang daripada stres tadi tu, iaitu yang pertamanya yang memberikan faktor penyumbang kepada kita untuk kita solve the problem dengan baik. Apa-apa sekalipun kita kena selesai.